Okey. Seterusnya kita nak sambung tengok eksperimen 1.1 muka surat 30 Eksperimen 1.1 bahagian A, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Kalau gerak balas tumbuhan terhadap cahaya, nama pendeknya adalah fototropism. Okey. Foto di sini membawa maksud cahaya. Jadi gerak balas terhadap cahaya namanya fototropism. Jelas ya? Tujuan, sekejap saya highlightkan. Tujuan mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Nak mengkaji gerak balas tumbuhan tadi terhadap cahaya. Adakah tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya? Macam itulah. Dia nak kaji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Untuk tujuan wajib kena ada perkataan mengkaji. Mengkaji, menyiasat, melihat, mengukur. Maksudnya dia ada perkataan tu dekat depan dia. Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Okay. Penyataan masalah. Bahagian tumbuhan yang manakah? Bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap cahaya? Untuk penyataan masalah, mesti ada tanda soal. Bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap cahaya? Hipotesis. Hipotesis ni adalah sebenarnya ramalan awal. Dia adalah andaian sebelum kita buat eksperimen. Kita tak buat lagi eksperimen, tapi kita andaikan. Itulah namanya hipotesis. Iaitu hipotesisnya cara nak tulis, pucuk tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Ni andaian kita. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Boleh tak kita buat hipotesis yang terbalik? Contoh, pucuk tumbuhan tumbuh menjauhi cahaya. Boleh tak kita buat hipotesis yang macam ni? Jawapannya boleh. Tetapi kebanyakan dalam buku, dia akan tulis hipotesis yang betul. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Atau awak nak tulis pucuk tumbuhan tumbuh menjauhi cahaya pun tak salah. Pemboleh ubah macam biasa, dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah arah cahaya terhadap pucuk biji benih. Arah cahaya. Arah cahaya terhadap pucuk biji benih. Kita nak tengok kedudukan cahaya tu macam mana. Okey? Arah cahaya. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa yang kita nak tengok dalam eksperimen ni? Lepas kita buat eksperimen, kita nak tengok apa hasilnya. Hasilnya adalah arah pertumbuhan pucuk anak benih. Kat mana arah dia? Dan pemboleh ubah yang dimalarkan, kita gunakan anak benih yang sama jenis dengan ketinggian juga yang sama. Anak benih yang sama dan anak benih yang sama tinggi. Okay. Kita tengok eksperimen seterusnya. Bahan yang kita perlukan adalah anak benih kacang hijau. Anak benih kacang hijau. Ataupun awak nak gunakan anak benih jagung. Ataupun awak nak gunakan anak benih labu. Tak kisah. Tanah,
3 buah kotak. Ada 3 buah kotak. Radas. 3 bikar. So, tengok macam mana cara dia. Okey. Dia ambil, ada 3 kotak. Kotak 1. Kotak 1, dia lubangkan. Dia lubangkan di bahagian kanan. Kiri. Kiri. Dia buat, apa ni? Jelas sikit. Dia buat lubang tu di bahagian kiri. Maksudnya cahaya tu akan masuk dalam kotak melalui bahagian kiri. Ni cahaya. Ni arah masuknya cahaya. Kotak B, dia tebuk kotak tu di bahagian atas. Maksudnya cahaya boleh masuk dari atas. Kotak C, dia tebuk lubang di bahagian kanan. Jadi cahaya akan masuk ikut kanan. Bikar yang sama besar. Okey. Dalam bikar ini, dia masukkan 3 anak pokok kacang hijau. 3 anak pokok. 1, 2, 3. Ketinggian yang sama, jenis yang sama. Kotak B pun 3 pokok kacang hijau. Ketinggian pun sama. Dan kotak C pun 3 pokok kacang hijau. 3 anak pokok lah. Ketinggian yang sama. Semua sama. 3, 3, 3. Sama tinggi, sama tinggi, sama tinggi. Jelas ya? Okey. Dia kata sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan pada rajah 1.25. Inilah gambar rajah 1.25. Perhatikan. Perhatikan. Dia suruh kita perhati dan lakarkan. Lakarkan kedudukan pucuk anak benih di dalam kotak A, B dan C. Simpan ketiga-tiga kotak di dalam makmal selama 5 hari. 5 hari dalam makmal. Tanah dibiarkan lembap dengan menyiram kuantiti air yang sama. Kuantiti air yang sama disiram. Ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Boleh tulis yang ini. Selepas 5 hari, perhati dan lakarkan kedudukan pucuk anak benih di dalam kotak A, B dan C. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dia suruh kita buat apa? Lakarkan kedudukan anak benih dalam kotak A, B dan C. Sekejap. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kedudukan pucuk anak benih dalam kotak A, B dan C. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Yang warna purple ni adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Kuantiti air yang sama. Okey. Anak benih yang sama. Anak benih yang sama jenis. Anak benih yang sama ketinggian. Ini semua pemboleh ubah dimalarkan. Apa dia pemboleh ubah dimanipulasi? Iaitu arah cahaya ataupun kedudukan lubang. Mana-mana pun tak apa. Arah cahaya pun boleh. Kedudukan lubang pada kotak pun boleh. Okay. Lepas 5 hari, awak rasa-rasa jadi bagaimana? Untuk kotak A, rasa-rasa awak lah selepas 5 hari, apakah yang berlaku pada anak benih di kotak A?
kotak B dan juga kotak C. Agak-agak awak. Apakah yang berlaku kepada anak benih di kotak A, kotak B dan kotak C selepas 5 hari? Cikgu tak nak bagi jawapan kat sini. Cikgu nak tanya jawapan ni dalam kelas esok. Jadi, awak boleh fikirkan sekarang. Okey. Kemudian, kesimpulan dia. Adakah hipotesis diterima? Kalau diterima, tulis ya. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Kesimpulan dia, kalau nak tulis kesimpulan, ambillah balik hipotesis. Contohnya, hipotesis awak betul. Katalah hipotesis awak ni betul. Mana? Hipotesis awak betul. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Hipotesis awak betul. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Awak buat eksperimen, awak dah dapat keputusan macam ni. So, awak tulis itu. Hipotesis diterima. Titik. Kesimpulannya apa dia? Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Salin kembali hipotesis ini. Untuk kesimpulan, salin semula hipotesis. Awak tulis, ya, pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Soalan nombor 1. Apakah rangsangan yang telah digunakan dalam eksperimen ni? Apakah rangsangan dalam eksperimen ini? Awak fikirkan jawapannya. Apakah rangsangan yang menyebabkan anak benih ni bergerak balas? Nombor 2, nyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas. Ingat, untuk tumbuhan hanya ada 2 bahagian yang terlibat, pucuk dan akar. Eksperimen A ini, bahagian mana yang terlibat? Dan nombor 3, adakah bahagian tumbuhan di soalan 2 menunjukkan fototropism positif ataupun negatif? Awak kata bahagian ni contohnya awak kata pucuk. Adakah pucuk ni menunjukkan fototropism positif? Nak tahu apa dia fototropism positif? Tumbuh ke arah rangsangan. Kalau fototropism negatif, tumbuh menjauhi rangsangan. Jadi awak fikirkanlah jawapan untuk soalan soalan 1, 2, 3. Dan lakarkan kedudukan anak benih ni. Cikgu akan soal di dalam kelas bila kita bersemuka nanti. Okey? Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.